Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini berita paling gempak, paling menggemparkan di seluruh negara Malaysia. Baru saja kita mendengar perkabaran daripada pihak ISPRM ya berkaitan dengan kes pengubahan wang haram dan juga melibatkan dana yang haram ya di sebuah parti ini. Jadi sahabat-sahabat semua jangan pergi dahulu. Kita akan teruskan dengan info ini yang pastinya mengejutkan Anda semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Indo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempak hari ini. Paling gempak dikatakan RM 320 juta masuk ke dalam akaun Bersatu dan akhirnya bank Bersepati Bersatu dibekukan oleh ISPRM. Wow. Itu dia. Ya. Kalau kita lihat berita semalam, kalau tidak silap saya sahabat semua, dengan sombongnya, dengan egonya Parti Bersatu yang menayangkan akaun mereka. Kononnya mereka tidak memiliki banyak uang. Namun sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dalam jumlah duit yang ada dalam bank mereka itu, ya bukanlah jumlah yang sedikit, melibatkan ratusan juta. Dan dikatakan duit itu ya melibatkan pengubahan wang haram dan juga dana haram begitu sahabat-sahabat semua. Ya, so inilah perkara yang sangat mengejutkan kita. Mereka mengatakan mereka parti yang paling bersih, tapi akhirnya kalau sapu bersih mungkin iya, tapi tidak kepada parti yang bersih. Sebab hari ini nyata, ini adalah satu kenyataan yang paling menggemparkan. Dengan sombongnya mereka tayang mereka punya akaun semalam, tetapi hari ini akaun mereka telah pun dibekukan oleh pihak ISPRM karena dikatakan terlibat di dalam pengubahan wang haram dan juga pembiayaan keganasan. Ini disiasat di dalam akta ini. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan ini ya, pastinya ya kita semua akan terkejut karena katanya akaun Bersatu dibeku karena derma RM 300 juta daripada sumber ISPRM. Wow, di mana datangnya 300 juta ini? Ya, parti yang hanya setahun jagung, yang baru saja ditubuhkan tapi memiliki begitu banyak uang di dalam akaun mereka, sehingga kan ya 300 juta begitu sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu yang sangat mengejutkan kita semua. Jadi adakah uang-uang ini sudah digunakan semasa PRU yang ke-15 baru-baru ini? Kalau iya, pastinya ya kemenangan mereka ini adalah satu yang boleh dianggap sebagai haram kerana menggunakan dana-dana haram seperti ini. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini sahabat semua. Saya sangat excited ya apabila mendengar perkabaran ini. Ya, sehari selepas mendedahkan akaun Parti Bersatu kepada umum, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM memberitahu akaun berkenaan sudah dibekukan agensi terbabit. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Ketua Pesuruhjaya Azam Baki mengesahkan pembekuan tersebut. Katanya akaun parti berkenaan dibekukan pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan yang dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Wow, memang inilah ya bagaimana mereka begitu yakin, mereka arogan sekali dengan sombong menyatakan mereka parti bersih sehingga sanggup menayangkan akaun mereka, tetapi ternyata apa yang berlaku hari ini ya kita boleh nampak di depan mata kita. Akaun mereka dibekukan karena siasatan, karena terlibat dalam pengubahan wang haram, kata daripada sumber dalam ISPRM. Pada awalnya pembekuan berkenaan dipercaya ada kaitan dengan siasatan ISPRM terhadap dana ransangan kerajaan yang berjumlah RM 92.5 bilion semasa pandemik COVID-19 dan didakwa telah diselewengkan. Bagaimanapun, sumber ISPRM enggan dikenali berkata pembekuan dibuat bagi siasatan dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor ataupun organisasi yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Wow, inilah
Ini baru nepotism ya. Apabila mereka mendapat bagi projek, dapat keuntungan, dapat commission, dapat dan sumbangan dan sebagainya. Inilah sahabat-sahabat semua kerajaan yang katanya kerajaan bersih, kerajaan yang tidak rasuah, tetapi di sebalik semua itu terbongkar ya apabila dikatakan 10 organisasi. Adakah 10 kontraktor ataupun organisasi ini ada di antara mereka daripada syarikat-syarikat perjudian? Ini yang bakal menjadi tanda tanya kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita menantikan pembongkaran yang lebih lagi. Siapakah 10 kontraktor ini yang mendapat projek dan juga memberi sumbangan ataupun derma maupun rasuah. Sumber itu berkata, jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih daripada RM300 juta. Patutlah mereka begitu mega bermewah semasa PRU ke-15 baru-baru ini, sahabat-sahabat semua. Tambah sumber berkenaan, baki dalam dua akaun bank bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta. Apalah sudah habis digunakan ya untuk bayar undi, beli undi, bagi derma, rasuah untuk meraih sokongan dan sebagainya. Waduh, inilah ya. Ini antara perkara yang sangat besar ya berlaku hari ini di negara kita. Pati yang baru setahun jagung tapi mempunyai uang yang begitu banyak. Aduh, inilah dia. Ya, pada awal Januari lalu, Istiari menahan seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta sebagai suspek dalam siasatannya. Ketua pegawai eksekutif itu disaki menjadi orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan di bawah paket rangsangan ekonomi antara 2020 dan juga 2022. Sahabat-sahabat semua, saya tertanya-tanya ya, kenapa mereka begitu beria-ia sekali ya untuk menjadi kerajaan. Ya, sanggup untuk mencuri MP-MP daripada UMNO, daripada parti lain, sedangkan ya SD itu tidak dikira sebab ya dikira secara en blok, tapi mereka begitu bersungguh-sungguh. Dan masihkah kamu ingat, macam lagu itu pula kan, masihkah kau ingat ya pada malam sebelum berakhirnya pengiraan undi, Muhyiddin telah membuat satu press conference yang menyatakan kononnya dia mendapat surat daripada istana untuk membentuk kerajaan. Sehingga kini perkara ini masih misteri, dan ternyata pendapat saya semua itu adalah kerana mereka begitu terdesak dan sanggup menipu rakyat, menipu MP-MP parti-parti yang lain agar memberikan sokongan kepada mereka, sahabat-sahabat semua. Inilah yang berlaku kepada Abakau ini. Begitu terdesaknya beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Mungkin perkara ini yaitu terbongkarnya dari mana datangnya sumber yang mereka ada pada yang mereka pakai ya, mereka guna pakai semasa PRU yang ke-15 ini. Kita boleh nampak mereka bayar selebriti, influencer dan sebagainya. Ya, hari ini semuanya terjawab. Individu terbabit juga kemudian didapati seorang ketua bahagian bersatu. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizul Azmu kemudian segera menjarakan pemimpin tertinggi parti itu. Muhyiddin Yassin daripada sebarang kesalahan atau penyelewengan. Ada juga dakwaan bahawa sebanyak RM4.5 bilion daripada jumlah tersebut berakhir dalam dana Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Dakwaan tersebut dinafikan sekeras-keras oleh Muhyiddin. Ya, itu dia. Ya, Muhyiddin menafikannya, tidak ada. Jadi mana ada pencuri berani mengaku yang dia telah mencuri, betulkah? Mana ada individu yang berani mengaku dia makan rasuah, ya, melainkan orang itu mempunyai kesedaran sivik dan sebagainya, ya. Jadi semalam Bersatu mendedahkan akaun terauditnya untuk mengukuhkan lagi penafian mereka daripada sebarang salah laku, dan baru saja mereka buat sebegitu rupa, akhirnya ISPRM telah bertindak ya untuk membekukan akaun mereka kerana ya dipercayai keterlibatan ya di dalam siasatan dalam pengubahan wang haram dan juga pencegahan pembiayaan keganasan. Jadi sahabat semua, kalau sebelum ini mereka menaikkan kononnya slogan PN Best, PN bersih, tidak ada rasuah dan sebagainya, ternyata ya semua itu hanyalah mimpi, ya semua itu hanyalah omong kosong, ya yang mana hari ini kita boleh melihat dan dengan jelas
bahwa apabila mereka buktikan kononnya tayang paparkan akaun mereka, kita dapati begitu banyak jumlah uang yang ada di dalam akaun mereka, jutaan, ratusan juta, sahabat-sahabat semua ya. Namun hari ini ya, mereka akaun itu telah pun dibekukan untuk siasatan lanjut oleh SPRM karena karena dikatakan ya ada penglibatan di dalam pengubahan uang haram, rasuah ataupun pembiayaan keganasan. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah Anda terkejut? Ya, pastinya walaun lebay-lebay di luar sana akan memberikan berbagai dalil alasan untuk menghalalkan perkara haram yang telah pun dilakukan oleh parti ini. Jadi sahabat semua, apa kata Anda? Anda boleh berikan sebarang komen dalam ruangan komen ini. Dan terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.